Ya, sebab tu daripada awal saya establish satu premise. Secret society ni, despite all the names, banyak nama dan zaman, persamaan dia ialah dia akan buang agama. Walaupun dia mengaku dalam kumpulan tu ada orang agama Islam, ada agama Kristian, dia tidak menolak agama, but the fact that kita tengok kesan dia, bila orang follow agenda dia, dia akan meninggalkan agama dan sebenarnya akan meninggalkan Tuhan. Assalamualaikum Ustaz Syed. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz tengok tak Doctor Strange Multiverse Madness? Ustaz tengok? Tengok. Ustaz tengok Tengok. Sebab dalam tu dia ada cerita, rupanya ada secret society tau, dipanggil The Illuminati. Diketuai oleh Professor Xavier, ada Captain Marvel, ada ramai lah. Walaupun dulu ada rumours Iron Man yang dilakukan oleh Tom Cruise. Kan? Sebab Robert Downey kan dah mati kan, bersih dia kan. Tapi poinnya ialah, rupanya secret society ni bukan hanya dalam movie kan. In reality pun rupanya wujud secret society ni. Secara umumnya Ustaz, memang betul wujud. Kalau biasalah orang cakap ni kan, bila orang buat movie, orang dapat inspiration daripada real thing yang orang cerap berlaku dalam real world. Terjemah dalam movie. Dia jadikan popular in that kind of product lah. Filem kan, novel. So subconsciously seolah dah menerapkan bahawa wujud ni secret society. Mungkin dia pun cari modal nak buat filem. Betul juga. Okay, kita terus kepada serious discussion. So called serious lah Ustaz. Apa sebenarnya secret society ni, dan adakah dia betul-betul wujud, ataupun sebab kalau baca dalam buku-buku teori konspirasi, inilah dia punya antara main substance wujudnya secret society. Sebab kita nak bercakap based on facts, bukan teori semata-mata. Ustaz Zaid. So secret society, nama pun secret kan, rahsia. Meaning kalau orang tak tahu ataupun orang tahu tentang benda ni, dia tak jadi secret lah kot. Betul. Saya ingat masa COVID itu, kan kita ambil gambar saya telah divaksin kan. So ada yang komen lah, kata alhamdulillah saya dah ambil, saya sedang menunggu giliran. Dan ramai-ramai tu ada yang kata Amin Idris confirm ejen Yahudi. Tu dia. Saya tanya, mana awak tahu? Dia kata ini rahsia, tak ada orang tahu. Saya tanya, mana awak tahu? Saya je tahu. Tuan punya badan pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Okey, sama Ustaz. So gitulah, sebab dia secret kan. Jadi memang by nature kita pun tak tahulah. Tapi adakah semua benda yang secret itu mustahil diketahui? Okey. Ini satu persoalan logik kat sini. Semua benda yang secret boleh diketahui kewujudannya melalui kesan, melalui fingerprint. Kan, kita pergi satu tempat jenayah, kita nampak mesti ada someone yang buat benda ni. Kita tak tahu siapa buat, tapi ada fingerprint. Dan kita kena cari benda tu. So kalau kita investigate, kita gunakan akal, kita campur berbagai puzzle, kita akan nampak juga. Okey. Dan maknanya dia bukan teori semata-mata. Ada yang teori, tapi ada juga yang benarnya. So teori bermakna dia belum proven. Kan? Of course. So kita proof, dia jadilah satu fakta dan satu reality. Ya. Kan? Apabila jigsaw puzzle itu digabungkan, adakah di sana ada penemuan tujuan penubuhan secret society ni? Sebab tu kita kena tanya, kenapa dia berahsia? Kenapa society ni atau kumpulan ni berahsia? Kenapa dia tak open aja? Kan? Ya, betul. Kalau betul dia hebat, nak takut apa kan? Kalau hebat sangat, hebat, berpengaruh dan apa yang dibawa tu is so good, kenapa berahsia? So kat sini kita kena tanya soalan, kenapa berahsia tu. So pada kajian kami lah, kami dapati kenapa berahsia ni adalah biasanya kumpulan-kumpulan ni memiliki idea. Idea about the world, idea tentang dunia, idea tentang nasib manusia dan sebagainya. Dan idea ini membentuk agenda, meaning dia ada direction. So bila kita cakap pasal kehidupan manusia, kita ni hidup atas idea orang. Kalau orang Islam, kita hidup atas idea apa? Idea yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ya, benar. Kalau orang bukan Islam ataupun orang yang tak pegang dengan Quran dan Sunnah, adakah dia tidak hidup atas idea-idea tertentu? Mungkin dia kata dia hidup atas idea Kristian, ini dan sebagainya. Tapi dalam Quran dinyatakan pada kita pertembungan idea ni ultimately ialah pertembungan antara idea yang Allah wahyukan pada kita dengan idea yang dibisikkan oleh syaitan. Ini clear kan dalam Quran. Idealismnya. Yes. So idea
membentuk cara fikir orang dan membentuk tindak tanduk dia. So, semua benda yang kita cerap berlaku di atas muka bumi must start with an idea. Kan? So, di sini kita boleh anggap bahawa orang yang terlibat ataupun yang mewujudkan secret society ini, dia ada idea dan ada agenda tertentu untuk menyusun apa yang manusia lakukan di atas muka bumi. Dan barangkali apabila kita tengok kenapa mereka merahsiakan idea dan agenda tu, sehingga kita terpaksa meneka-neka dan jadi dikatakan konspirasi itu ini dan sebagainya. Bila kita dapati daripada sudut kesan dia, maknanya sekarang ni kita kaji dari sudut implikasi dia. Okey, implikasi dia. Apa yang berubah? Setelah mungkin ratusan tahun, kumpulan ini berwujud dan secara faktanya ada ahlinya, ada tokohnya dan sebagainya. Kesannya apa? Jadi bila kita tengok kesan, kita dapati padanlah mereka ni berahsia. Sebab apa? Kalau agenda mereka ni diketahui secara terus terang, confirm manusia terus tolak. Dan dia takkan capai apa yang dia capai. Orang tolak. Macam mana? Siapa nak ikut? Betul. Sebab terlalu bercanggah dengan fitrah manusia. Dengan apa yang manusia nak, kebaikan, kemakmuran, kebahagiaan dan sebagainya. Dia tak bawa ke situ. So dia ada agenda yang nak dibawa untuk kepentingan kelompok tertentu sahaja. Mestilah orang tak nak kan. Betul. So dia kena lapiskan, dia kena solek, kena rebrandkan dan sebagainya. Dan dia tak akan cerita yang real. So kat situlah datangnya berahsia tu. I see. Kan? Dan bersangkut dengan tu juga, orang kata kan, kalau orang pengecut je yang berahsia ni, betul tak? Betul. Kan? Kalau you berani, benda you bawa tu betul dan you kuat, you tak berahsia. Berani kerana benar. Kan? Dan dia satu, bukan orang Melayu, orang Islam je faham gitu. Semua orang faham gitu kan. Betul. Kalau you tahu you betul, you cakap lah. It's a universal language. Yes. So bermakna orang yang berahsia ni, dia tak berani dan dia tahu dia akan terancam jika dia tidak berahsia. Tapi di sini mengundang satu dakwaan juga. Sekiranya satu hari nanti dia kuat, mungkin dia tidak lagi menjadi rahsia. Dan menonjolkan diri. Tapi untuk jadi kuat, dia kena juga berahsia dulu. So dia nak jaga keselamatan dia, keselamatan orang yang bekerja dengan dia, keselamatan agenda dia. So dia akan berahsia. Dan setakat ni rahsianya telah berlalu begitu lama. Dan dia sudah berjaya menormalisasikan apa yang asalnya bagi dia satu ancaman. Dan kali ini bila dia dah berjaya bergerak, lama-lama orang tak rasa itu satu ancaman. Boleh saya kata begitu? Mungkin kalau the whole environment, persekitaran dunia, persekitaran manusia dah ready menerima, dia akan keluar. Menzahirkan dirinya. Yes. Berdasarkan, ada tak kajian tentang bagaimana operation secret society ni? Dan boleh tak Ustaz kongsikan, barangkali ada di sana nama-nama tokoh-tokoh yang menjadi pencorak kepada kerangka secret society ni? Itulah, bila sebut secret society ni dia besar sebenarnya kan. Dan dalam sejarah manusia ni dia banyak dah muncul. Kalau kita betul-betul seorang pengkaji sejarah, kita akan lihat kemunculan dia semenjak seawal zaman Nabi-Nabi dulu lagi. Kan, dia bukan fenomena moden. Kan, dalam sejarah manusia as a social punya construct ni wujud lama dah. Tapi mungkin dalam sejarah yang kita baca ni, selepas daripada zaman Nabi dan sebagainya, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin antara yang terkenal, orang kenal mungkin macam contoh Knight Templar. Ini satu grup yang wujud di zaman Knight Templar, satu grup yang wujud dalam perang salib. Kan, maknanya dulu perang salib antara Kristian menyerang orang Islam. Bahkan bukan menyerang orang Islam je, dia sembelih orang Kristian pun ya. Orang Yahudi pun dia sembelih. Wujud dalam army ataupun tentera yang besar ni satu grup yang sangat elit, yang sangat berahsia, yang dinamakan Knight Templar. Dan Knight Templar ni kita tengok, walaupun dia ditubuhkan di atas hasrat salib, bermakna kita faham Kristian lah kan. Ya, betul. Tapi bila kita baca, benda-benda yang dibuat tak macam menguntungkan juga kepada tentera salib. Macam merugikan juga. Dia tak bawa ke situ. Nak kata merugikan, mungkin tentera salib tu ramai, dia bergerak jugalah. Tapi tak menguntungkan. Menguntungkan diri dia sendiri. So grup ni menjadi kuat, menjadi kaya, menjadi berpengaruh. Tapi salib kalah. Betul. Salib kalah. So kemudian muncul pula misalnya kumpulan-kumpulan lain. Maknanya itu kurun ke-12. Kurun ke-12. Kemudian berlalu masa, Eropah pun berubah. Ini cerita-cerita ni sebenarnya banyak cerita di Eropah. Banyak cerita di Eropah. Jadi bila di zaman Renaissance pula, misalnya kita tengok saintis-saintis yang muncul di zaman Renaissance ni,
kita melihat mereka ni juga memiliki satu pemikiran-pemikiran yang sama. Dan di sini orang mula cari di mana mereka ni saling berkongsi pemikiran ni, adakah mereka duduk dalam satu organisasi. Dan adalah teori lah kan, memang susah nak di-prove kan, nama pun secret kan. Macam mana nak cari minit mesyuarat ke kan, database keahlian tak jumpa lah. Tapi kita nampak persamaan, ni fingerprint ni, dan kita lihat mereka mungkin menganggotai kumpulan-kumpulan untuk berkongsi idea kan. Misalnya nama yang kita biasa dengar, Illuminati, Rosicrucian Order, Freemason dan sebagainya. So point kat sini, kalau nak tanya apa framework dia bila dia buat benda macam ni, framework ni bila manusia ni buat satu-satu organisasi, framework pertama kita kena faham framework fikir dia. Cara berfikir. Cara fikir. Any society, secret ke tak secret ke kan, kita akan tengok cara fikir dia. Cara fikir ni lah design dia punya struktur dia, dan design dia punya operation dia, dan menghasilkan worldview, dan juga menentukan sejauh mana capaian idea dia ni boleh pakai tak boleh pakai, boleh pergi tak boleh pergi jauh lah kan. So kita dapati walaupun ada pelbagai nama secret society yang wujud di Eropah, khususnya yang berperang lah kita kata dengan gereja-gereja, dengan orang-orang Kristian di Eropah, pelbagai nama, pelbagai zaman, tapi ada benda yang sama. The common framework of idea di kalangan mereka ini yang kalau kita nak mudah bahasa, kita boleh dapati ianya muncul dalam ajaran Kabbalah. Ajaran Kabbalah. Satu ajaran yang dikatakan mewarisi kepintaran ataupun wisdom, hikmah, secret of universe. Ini bukan Karbala Syiah Karbala lah ini. Kabbalah. Kabbalah kan. Kabbalistik kalau Kabbalah lah kan. Dia sebenarnya bila kita tengok Kabbalah ni satu ajaran Yahudi. Kan. So Yahudi zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dia juga mewarisi beberapa ajaran-ajaran misteri daripada zaman Namrud. Dan ini semua ada kajian ya. Ni bukan teori konspirasi, ini memang ada kajian. Sebab bab pemikiran ni banyak orang kaji, tak ada masalah. Dia tak jadi konspirasi lagi. So pemikiran itu diwarisi, dan mereka ni lah yang memusuhi Nabi Musa, merosakkan Taurat, memusuhi Nabi Isa, merosakkan Injil, dan sampailah ke zaman Nabi Muhammad, dan sampailah ke zaman kita. Pemikiran yang merasakan bahawa manusia ni sebenarnya boleh mencapai tahap ketuhanan dengan dia faham semua tentang alam ni kan. Jadi kat situ dia kata sebenarnya, kalau kita fahamlah kesan dia, dia akan cakap kesimpulan dia, framework idea dia, kita sebenarnya tak perlukan Tuhan pun, dan kita tak perlukan agama pun, dan manusia ialah king ataupun raja bagi alam ni, because we can understand the wisdom and the secret of the universe. So dari sini kita boleh faham apa yang dia nak bawa dan apa yang dia design. So ni pemikiran. Orang kata, macam mana you boleh confirmkan pemikiran tu translate into operation, into structure dan sebagainya kan. So mudah kita boleh tengok contoh-contoh pelbagai macam contoh kan, bila Amerika nak diwujudkan. Kan, Amerika nak diwujudkan pada 1776, dan Amerika ialah satu-satunya negara yang terang-terangan menyebut bahawa dia dibina di atas idea-idea Masonic thought. Masonic thought, dan Freemason ialah satu kumpulan yang memang terus teranglah mengadopt fahaman-fahaman Kabbalah dalam pemikiran ahli mereka. So Amerika ditubuhkan sepenuhnya, boleh dikatakan sepenuhnya di atas Masonic thought. Kita idea maknanya memanglah orang kata bukan ke Amerika tu dibina oleh ramai lagi orang. Betul lah kan. Pemikiran, architecture dia, design dia tu, nak bina negara ni ada architecture dia tu, based on what? Based on pemikiran Masonic, dan banyak simbol dan logo dan sebagainya kita dapati muncul ataupun wujud dalam ajaran Kabbalah. Dan Kabbalah ni sebenarnya ajaran Yahudi. Jadi orang yang mengkaji kitab Yahudi, mengkaji kitab Talmud, akan mendapati dari sini datang simbol, cara fikir dan sebagainya. Dan di sini datang juga satu cara fikir mengenai bahawa kita bangsa yang terpilih. Kita tahu kan Yahudi ni salah satu iman dia, we are the chosen one. Dan yang menganggap non-Jew adalah Goyim. Dia orang tak boleh nak faham, tak boleh sampai ke tahap kita ni, dan tidak boleh dibenarkan sampai ke tahap kita. Dah lah tak boleh sampai, tak bagi sampai, mustahil. So kena bunuh. Basically lah kan, jangan bagi orang lain sampai. So disebabkan kita je orang yang terpilih, kita je boleh faham rahsia dunia, kita lah mesti jadi raja kepada dunia. So daripada sini dibina struktur. Sebab tu kita tengok dalam semua secret society, dia ada struktur bertangga-tangga nak sampai atas tu, dan kebanyakan orang takkan sampai ke atas pun. Hanya apa panggil alil hal wal aqdi bagi dia lah yang duduk di atas. Basically orang Yahudi sajalah. Yahudi saja. So ni memang ada kajian yang semua saya sebut ni, kalau nak sebut
quotation reference material dia banyak lah. Tak habis lagi tu. Tapi dan dikaji oleh orang barat sendiri. Kan? Cuma memang betul lah, ada orang kata ini semua teori-teori konspirasi kan, sebab sekarang hari ni dah bercampur-campur lah tu, dah bercampur yang Marvel punya, bercampur dengan apa semua. Macam-macam. So kita pun anggap lala kita anggap ni tahyul belaka lah. Tapi sebenarnya bila kita fikir it's so logical and so simple. Dan bila Ustaz sebut tentang penubuhan negara Amerika tahun 1776, termasuk juga di dalam percaturan Presiden Amerika pun didalangi oleh this so-called secret society. Ada tak di sana sandaran kukuh mengatakan bahawa secret society ni juga menjebakkan diri dalam politik, di dalam mencorakkan dunia? Contoh paling mudah lah bila kita tengok Perang Dunia Kedua. Apa berlaku selepas Perang Dunia Kedua, sebenarnya dunia ni berubah banyak. Dulu kita tak ada negara-negara macam hari ni yang pelbagai ni, kan? Dan dulu ni kira banyaklah bentuk kerajaan tu pelbagai lah kan. Misalnya kerajaan Melayu Melaka, kan? Kerajaan India, kerajaan China berdasarkan tamadun dan sebagainya. So hari ni kita hidup dalam satu sistem dunia yang berbeza, yang kita naungkan ataupun dinaungi oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Dari mana datangnya idea PBB ni? Dari mana datangnya idea nak buat satu institusi besar yang akan menaungi semua negara, dan institusi ini akan mengeluarkan idea-idea yang akan mencorakkan bagaimana negara ni hidup? Dari mana datang idea dia? So kita tengok datang idea dia daripada seorang Presiden Amerika yang bernama Woodrow Wilson, kan, yang pada selepas Perang Dunia Pertama atau selepas Perang Dunia Kedua, gitulah era-era tu 40-an tu, dia cadangkan satu cadangan bernama League of Nations. Kan, satu cadangan yang akan menggabungkan semua negara ni di atas beberapa idea-idea yang sebelum tu bukanlah idea yang universal pun. Kan? Asalnya bukan idea yang universal. Kan? Macam contoh dia kata kita ni semua manusia sama, equality. So bila kita tengok idea equality ni ialah satu idea yang memang menjadi idea asas dalam Freemason. Dan Woodrow Wilson ialah secara officialnya seorang ahli Freemason dan merupakan Presiden Amerika pada waktu itu. Kan? Jadi kita nampak sini di mana secret society akan cuba menanam idea ke dalam bentuk sistem. So PBB is already a system. Asalnya idea kata kita ni semua sama. Zaman dulu orang tak boleh terima macam tu kan. Zaman orang Islam lagilah kita ada Darul Islam. Kita ada Darul Kufr, dan perbezaan yang besar, persaudaraan yang berbeza, persaudaraan atas akidah. Kan, maknanya bila masuk dalam Islam tu baru kita anggap dia saudara kita. Tapi dalam Freemason dia kata dia nak merungkai semua ikatan-ikatan selain daripada ikatan di atas sebab kita ni manusia secara fizikal sahaja. Akhirnya hilang segala identiti budaya, identiti agama dan sebagainya akan dihilangkan. Dan ini idea je, tapi disistemkan ke dalam PBB melalui pengaruh yang ada pada presidennya yang juga merupakan seorang ahli Freemason, iaitu Woodrow Wilson. Presiden yang ke-28. Woodrow Wilson, rasanya lah, tak ingat exact. Okey, selalunya macam Ustaz sebut tadi, bila bercakap pasal secret society, yang famous Illuminati, Freemason. Yang saya nak tanya ni, saya betulkan kalau saya tersilap sebut Ustaz. Gerakan Rosicrucian dan juga apa maksud ni fraternity? So saya jawab fraternity dululah. Okey, yang tu mudah sikit. Tak, sebab itu konsep. Konsep, okey. So orang akan sebut Freemason lah, biasanya orang akan sebut Freemason sebagai fraternity sebab dalam dia punya slogan dia ada 3 benda dia bawa. Tapi 3 benda ni bukan benda sebenar pun, benda yang dinyatakan di luar lah. Fraternity, equality dan liberty. Kebebasan, kesamarataan dan persaudaraan. So fraternity ni maksud literal ialah persaudaraan. Persaudaraan, brotherhood lah. Yes. So soalan sini, brotherhood based on what? Dia dekat dengan jawapan Ustaz tadi. Kan. So secret society ni sebenarnya dia nak buang satu benda yang paling mahal pada diri kita ni. Kalau kita ni orang Melayu Islam, apa yang mengikat kita dengan orang Melayu Islam lain? Yang pertama akidah kita. Kan, he is my brother in Islam. Dan yang kedua, satu bangsa kita, Melayu. Kan, awak Melayu, saya Melayu, itu memang normal lah. Tabi'i, fitrah. Ya, normal. Kan, syu'ub. Kita bangga. Yes, kan. So, satu bangsa. Kalau orang Jawa dengan Jawa, kan, orang India dengan orang India. Kalau kita pergi England, tiba-tiba jumpa orang Malaysia, walaupun tak kenal. Tapi bangga. Sebab satu bangsa. So, ini ialah ikatan yang satu, ikatan yang datang daripada akidah. Yang kedua, ikatan yang datang daripada fitrah.
kedua-dua ini cuba dipadamkan dan digantikan dengan satu ikatan baru kan, yang berasaskan keterlibatan dengan kumpulan mereka. Kan, ataupun strip down everything yang ada Buang ni, semua, dan kata ganti. kita ni semua manusia sama je. Ini untuk orang awam, tapi pada dia kalau masuk dalam tu, dia akan kata keterikatan kita sesama ahli kita ini mengatasi segala-galanya. So ini yang dinamakan sebagai fraternity. So kita akan tengok bila kita baca dalam sejarah, orang tu walaupun dia ni di tempat asal dia seorang raja, bertemu dengan seorang ahli Freemason di tempat lain yang entah orang mana, orang biasa-biasa je, dia boleh duduk sama-sama macam seorang, macam penuh dengan ukhuwah dan mahabbah. Kan? Bersaudara. Ya, ya. Walaupun sebenarnya jauh berbeza, tapi telah dirungkaikan dan digantikan dengan satu ikatan persaudaraan yang baru. Bunyi macam bagus. Macam bagus okey. Bunyinya lah kan, seolah-olah macam kita tidak dipisahkan oleh pangkat dan jawatan. Okey. Konon-kononnya kan. Betul lah kan. Tidak Tapi dia dibiasakan. punya setbacknya, Di manakah letaknya ikatan akidah dan ikatan fitrah yang ada tu? maksud sebab tu tu kita hilang identiti Ya, kita. sebab tu daripada awal saya establish satu premise, secret society ni, despite all the names, banyak nama dan zaman, persamaan dia ialah dia akan buang agama. Walaupun dia mengaku dalam kumpulan tu ada orang agama Islam, ada agama Kristian, dia tidak menolak agama, but the fact that kita tengok kesan dia, bila orang follow agenda dia, dia akan meninggalkan agama dan sebenarnya akan meninggalkan Tuhan. So ini memang kajian yang telah kita buat lah. Jadi daripada situ, fraternity itu, kita lihat dia konsep yang sama ada dalam Knight of Templars, Rosicrucian Order, sebab mereka ni dianggotai oleh pelbagai orang. I see. Dan orang tu semua akan question, kenapa aku duduk dengan kau dan nak kerja sama-sama dengan kau dalam satu society ni. So they have to establish satu idea bahawa idea inilah yang mengikat ikatan kita ni. This is fraternity of idea, persaudaraan idea. Idea apa kan? Idea menolak Tuhan, idea menolak agama. Dan mereka merasakan idea persaudaraan ini satu persaudaraan yang sangat mulia dan mereka perlu jaga. So, macam kita tengok, saya bawa satu contoh. Kenapa ramai orang-orang yang menjajah tanah India dulu dan juga tanah Melayu yang berada dalam syarikat Hindia Timur Inggeris, kita istilahkan sebagai kolonis kan, penjajah-penjajah ni, mostly ialah ahli Freemason. Sebab apa? Kan? So macam contoh saya bagi tanah Melayu lah misalnya kan. Francis Light Freemason. Dia datang dia buat lodge dulu. Masjid dia lah. Ya. Kan? tempat surau untuk dia tazkirah dia kan. So call Gitulah maksud mudah dia, tempat untuk dia tajdid iman dia, tempat tazkiyah dia sebagainya. Yang menonton jangan salah faham tu, itu perumpamaan. Contoh nak bagi mudah faham. Mudah faham kan. Jadi yang macam kita bagaimana buat masjid dulu kan. Ya, dia buat lodge dulu menunjukkan pentingnya Freemason tu ataupun Masonic tu dalam diri dia. James Brooke seorang ahli Freemason. Stanford Raffles ialah seorang ahli Freemason. William Farquhar, kita ada lebuh Farquhar di Pulau Pinang tu kan, ahli Freemason. Dia orang ni semua ialah orang-orang yang merupakan orang penting dalam syarikat Hindia Timur Inggeris, British East India Company. Kan, yang datang ke sini daripada India lah. Dia orang ni mula pergi ke India dulu kan. Dah kaya tu dia datang sini pula. So kenapa kita tengok dia orang ni semua ahli Freemason dan dia orang semua ialah penjajah ataupun kolonis-kolonis yang berpengaruh dan boleh go everywhere. Sebab syarikat Hindia Timur Inggeris ni sebenarnya ialah satu refleksi, satu struktur, satu syarikat, struktur yang datang daripada satu istilah. Saya nak introduce kepada semua pendengar satu istilah baru di sini, iaitu metastructure. Metastructure. So metastructure ialah something yang berada di bawah struktur yang zahir. Atau kalau kita ambil macam bangunan lah kan, kita ada struktur bangunan. Apakah yang membentuk struktur bangunan ni? Kita ada piling dia, gravity, kan, force yang menekan supaya bangunan ni kekal dan sebagainya. So dia biasanya struktur yang tidak kelihatan, tapi tanpa struktur ini, struktur yang zahir ni boleh dikatakan tak boleh nak beroperasi. So syarikat Hindia Timur Inggeris ialah satu struktur untuk menjajah, rangka dia yang muncul di atas muka bumi secara zahir. Di bawah dia ada satu metastruktur. Dan Freemason menjadi metastruktur itu. Dan idea Freemason macam tadi kita bincang, orang kita di mana-mana pun ialah orang kita. Kita kena tolong. So dia tidak ada border. Macam kita hari ni kan, walaupun kita ni orang Islam, kita akan rasa beza hatta dengan orang Islam Singapura pun. Padahal orang Islam. Kan? Betul? Kan? Lain negara je dah rasa lain dah. Betul. Dengan orang Indonesia dah rasa lain. Dah dipisahkan oleh border-border ciptaan. Wahal kita kata kita ni Islam ni bersaudara. Kan? So
Ini pun kerja dia orang kat ni kan. Jadi idea of Freemason ni, persaudaraan kita ni universal. Kan? Jadi dia akan boleh gerak sana sini, dia akan tolong ahli dia lebih lagi daripada tolong orang lain. Jadi sebab berdasarkan itu, syarikat India Timur Inggeris ni gunakan ataupun menterjemahkanlah network of ideas, wealth and communication. Network of idea, agenda, kekayaan, mengontrol kekayaan dan mengontrol komunikasi yang telah pun mereka biasa amalkan dalam Freemason ke dalam bentuk syarikat India Timur Inggeris. Sebab tu syarikat India Timur Inggeris boleh sangat maju, meluas. Kan, dan cepat dia punya perkembangan dia tu. Itu satu contoh nak bagi faham Clear. fraternity tu. Dan tadi Ustaz sebut syarikat India Timur yang mempunyai keluasan coverage penguasaan yang besar. Bagaimana pula dengan dikatakan Bilderberg merupakan sebuah kumpulan elit yang control the world. Pandangan Ustaz, adakah pertama memang mereka wujud dan benarkah mereka memanipulasi ekonomi untuk kepentingan mereka sahaja? Kalau setakat kajian saya lah, Bilderberg ni nak kata secret sebenarnya not actually secret lah, sebab dia ada website. Secret benar. Tapi kita boleh bincang kenapa orang kata mereka ni begitu, kenapa biasa orang pandang mereka ni begitu. Dan dia memang buat secret meeting setiap tahun. Secret meeting ni mengumpulkan orang-orang yang tertentu, tapi dia publish nama-nama orang ni. Dan kita tengok orang-orang tu memang orang high profile lah. Dia tak ada Sir Hazard. Cuma takkan diberitahu apakah perbincangan. Will never be released. Apakah topik perbincangan, apa hasil perbincangan, apa keputusan. Dia tak ada public document. Takkan ada. So dia kata inilah tempat forum tertutup. Maknanya orang yang datang je tahu apa yang dibincangkan dan mereka boleh bercakap sepuas-puasnya sebab tak ada media boleh pick up. So tang situ kot yang secret kot. Mungkin lah. Jadi orang pun speculate lah macam-macam benda kan. Tapi kalau kita tengok dia punya role dia, saya tengok lebih kurang macam SHTI kan. Jadi zaman berubah. Macam syarikat India Timur juga. Zaman berubah. Dulu zaman empire. Lepas tu kita masuk ke zaman di mana kita ni ada negara bangsa. Ada persempadanan. Ada kesatuan-kesatuan negara macam EU, ASEAN dan sebagainya ni. So sekali lagi saya bawa poin asal saya. Macam mana orang yang ada idea ataupun agenda tertentu ni nak ensure agenda ini boleh tetap mewarnai perjalanan dunia ni. So they have to create groups yang zahir sebagaimana adanya struktur SHTI. Jadi muncullah mungkin struktur-struktur lain di zaman moden, hatta mungkin ada lagi yang baru lagi pula di zaman kita ni. Kan macam Bilderberg saya tengok struktur untuk bincangkan agenda ekonomi khusus bagi Eropah. Sebab tu kalau kita tengok jemputan ni biasa orang Eropah je. Setakat saya tahu tak adalah orang Malaysia dijemput lagi. Coverage dia Eropah. Mungkin Eropah. So mungkin ada grup yang sama fungsi mungkin di Asia Tenggara, Amerika dan sebagainya. To connect and to make sure the agenda is being discussed di kalangan orang-orang dan meyakinkan semua orang-orang yang berpengaruh ni bahawa agenda ini boleh bawa kekayaan dan kemajuan bagi negara masing-masing. Kan? So itu kalau mungkin ada istilah lagi tepat kalau nak katakan, kalaupun bukan secret society, dia macam lobby group lah. Group lobby. Group lobby. Kan? So mana-mana yang nak berkepentingan dia akan melobi di situ. Cuma kita boleh question lah, lobby tu based on idea siapa? Mesti ada idea someone. Mesti kan? ada. Mesti dia ada. takkan Mustahil lah tiba-tiba kan. Kalau semua datang 1000 idea duk bergaduh, pening juga. Tak habis kan? Okey, daripada situ dalam hujung-hujung perbincangan kita ni. Alright, habis dah Cepat betul lah. Dah kat setengah jam kita. Itulah. Okay. Adakah wujud secret society ni dalam Liga Arab? Sebab kalau kita lihat normalisasi Israel semakin agresif sekarang Ustaz. Kan? Adakah ini berpunca daripada secret society yang memang wujud? Dan ini soalan cepu cemas lah. Cepu cemas. Adakah secret society bertapak di Malaysia? Okay. So dalam konteks memberi kesan kepada negara-negara yang bukan Eropah ni, kita tengok, kita ambil satu simple story lah di mana Theodor Herzl, pengasas gerakan Zionis dan seorang ahli Freemason. Memang ada kenyataan dia ahli Grand Lodge mana sekian-sekian semua ada. Merupakan orang yang sangat menekan kepada kerajaan Osmaniyah untuk menjual dan mendapatkan tanah Palestin. So di sini sendiri kita dah nampak bahawa Freemason dan Zionism, bahkan kita boleh kata Zionism ialah projek kepada Freemason, sangat concern dengan menukar peta landskap Timur Tengah dan memastikan Israel, negara Israel wujud di atas tanah
Palestin. Bahkan bila kita baca dokumen-dokumen menunjukkan bahawa seolah-olah sebelum-sebelum itu pun usaha Masonik, perancangan-perancangan Masonik lah untuk mendapatkan negara Israel. Mewujudkan sebuah negara Israel di atas tanah bumi yang dikatakan dulunya milik orang Palestin. Jadi daripada itu sebenarnya usaha-usaha itu terpencar juga ke seluruh dunia. So kita tengok Freemason di China misalnya, kan, kita ada satu istilah dia Chinese Freemasonry, juga memberikan sokongan dan taat setia kepada Zionism. Kan? Kemudian sama juga sebenarnya di tanah Melayu. Kan? Ada cerita-ceritanya lah. Kan? Cuma saya nak sebut, patah balik kepada Theodore Herzl. Jadi secara logik, selagilah belum tertunainya wujudnya Israel Raya, yang merupakan dia punya plan, selagi itulah wujudnya pengaruh dan usaha daripada pihak Freemason untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan di tanah Timur Tengah itu bergerak ke arah itu. Jadi kita boleh anggarkan wujudnya pengaruh ke dalam semua institusi-institusi penting itulah, Liga Arabnya, OIC-nya, pengaruh. Saya sebut pengaruh. Kan? Jadi dia akan bergerak ke arah agenda itu. Kan? Sebab wujudnya tekanan daripada dulu lagi. Dan sama juga di tanah Melayu sebenarnya. Kan? Jadi penjajah dia tak nak bila kita ni merdeka, kita ni terus sepenuhnya kembali balik pada our default state asal kita tu. Kalau tak kita ni kuat lah. Betul. Jadi balik macam kerajaan dulu kan. Kerajaan Sultan, dengan Islamnya dan sebagainya. Melaka semua benda. So mustahil dia biar gitu je. Penjajah pergi dengan dia memastikan reka bentuk negara ini boleh diteruskan di atas agenda yang telah ditentukan sebelum itu. Jadi sebab itu memang secara rasminya diketahui pun dan dah masuk dalam Hansard Parliament pun wujudnya Freemason di Malaysia. Bahkan sehingga ini wujudnya banyak lodge-lodge yang berdaftar secara rasmi, yang paling besar di Bukit Jalil tu. Kan? Tapi ini yang sebenarnya bawah-bawahan punya. Adakah benda tu kita kena risau, Ustaz? Sebab saya selalu dapat PM kata Bukit Jalil bla bla bla, ini semua pusat gerakan Yahudi apa dan sebagainya. Is it something that we must worry about, or is like something just berlalu begitu sahaja? Saya rasa dia benda yang paling patut kita risaukan. Sebab mereka deal dia macam ni lah, yang lodge-lodge yang kita nampak ni most probably yang diselenggara ataupun dihadiri oleh ahli-ahli bawahan. Ahli-ahli biasa. Dia mana-mana organisasi macam tu juga kan. Constable lah. Ada ahli-ahli yang baru masuk. Yang ni berjinak-jinak dulu dan sebagainya. So kita pergi pun tengok macam tak ada apa pun kan. Mungkin lah. Tapi kita faham bahawa, saya ulang balik awal point tadi. Kenapa mereka ni wujud secara rahsia? Because they have agenda. Yang agenda ni jika diketahui, orang marah. Sekarang ni kenapa kita tak tahu nak marah? Ataupun kita tak marah sebab kita tahu nak marah pasal apa. Betul. Sebab secret. Kan? Apa Freemason buat kepada Malaysia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh bagi jawapan tepat? Jadi kita kena kaji balik idea dia. So sekiranya idea Masonic thought menganjurkan supaya wujudnya sebuah Masonic nation, negara Masonic, di mana negara ini merupakan sebuah negara yang sekular, tidak ada Tuhan, tidak ada agama, sepenuhnya kebebasan, kan, equality antara semua, jantinanya, gendernya, apa semua. Kalau kita tahu memang betul eksplisit dia sebut macam tu, of course lah semua orang memang tak nak kan. Jadi itulah maknanya kita kena risaukan sebab impaknya dirasai setiap hari. Baru ni rakaman hari ni semalam, kalau tengok dalam berita baru je ada program-program bincangkan tentang di manakah tahap penerimaan LGBT di Malaysia. Betul. Dianjurkan oleh Kelab Rotary di Suruhanjaya, tidak ada selindung pun. Dah terbuka dah. Dan Kelab Rotary memang mempunyai hubungan kan dengan Freemason, walaupun mungkin kita tak tahu exact how. Sama juga macam movie yang Mentega Terbang tu, bila ada scene sebuah keluarga Melayu Muslim yang solat berjemaah tapi bincang Bible. Okey. Tu mungkin kesan-kesan sosial lah. Betul. Kan? Tapi ini maknanya benda yang kadang-kadang ada juga benda yang dibuat terbuka. Cuma kita faham atau tidak untuk menyambungkan puzzle-puzzle ini dan melihat dia sebagai satu agenda yang betul. Bukan satu paranoid, bukan satu paranoia ataupun satu konspirasi. Agak-agak sahaja. Tapi ada kesan pada dunia nyata. Kan? Jadi dia memang nak bentuk kepada Malaysia yang tidak meletakkan Islam agama persekutuan, mengiktiraf perkahwinan lesbian dan sebagainya. Kan? Ke arah itu. Last but not least, ringkas Ustaz, itu agenda mereka. Habis itu agenda kita? Itulah. Jadi masalah umat Islam, bila kita tak study mereka ni dengan saiz yang betul. Okey. Kan? Yang sensational ni, dia akan jadi sebenarnya kita nampak sejuzuk saja daripada apa sebenarnya dia orang. Yang sensasi ni. Yang sonok-sonok lah kita ambil. Dia orang pun sebenarnya bukannya sangat, itu sepih-sepih je. Dia orang pun macam tepuk tangan je lah. Yang sebenar kerja dia orang tu kita tak study betul.
kesusahan dia, kepayahan dia, kepenatan dia yang betul tu kita tak study. Bila kita tak tahu, kita punya reaksi tak sepadan. Tak Itulah bila padan. kita duk kaji yang sepih-sepih tu, reaksi kita ialah buat satu lagi YouTube video lawan YouTube video. Sekadar itu. Jadi kalau kita tahu the massive scale of their job, of their project, Ya. bermakna orang Islam juga kena memiliki a massive scale of project untuk Betul. menentang dan mengembalikan balik. Paling kurang menghalang daripada negara kita ni, tanah air, tanah Islam kita ni, dicemari oleh apa yang mereka nak. Secara social, ekonomi, politik. Semua. Dalam semua benda yang dinamakan sebagai kehidupan. Ustaz Syed Isra, macam biasa bersama Ustaz Syed sentiasa tak terasa masa berlalu. Allah. Terima kasih kerana bersama di AP Sama- Podcast. sama. Jazakallah khair. Sama.